Macam tak ada orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulah bunyi macam 10,000. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berkasih berbahagia Tuan Haji Salim, merangkap susunan Masjid An-Nur Kemlei Subang. Yang berbahagia Tuan Razlan Haji Jalaluddin, penyelia Dom Kota Damansara. Yang berbahagia Tuan Haji Mesni Haji Dahlan selaku Nazir Masjid An-Nur Kemlei Subang. Yang berbahagia penerusi PMPG Sekolah Rendah Agama Kemlei Subang, yang terkuasa Pak IPG, yang dihormati seluruh pimpinan masyarakat setempat, dan seterusnya para penasyid pada malam ini daripada kumpulan cilik Sekolah Rendah Agama Al-Ustaz Ahmad Farid sejak tadi, dan yang pastinya yang tuan-tuan dulu sampai pukul 5 pagi besok kumpulan Hijaz, insyaAllah. Tak begitu tuan-tuan? Saya tak tahu sebab saudara Arifin tadi, mana Arifin? Arifin dah balik ke? Arifin kata sampai pagi besok. Saya tak tahulah, saya setakat pukul 11.30 je. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, tanpa banyak bicara, kerana kita dah pun masuk ke jam 11.10 suku malam. Tuan-tuan, bersama dengan kita pada malam ini atas tema tajuknya Ambang Ramadan. Belakangan saya tak perlu saya perkenalkan, tuan-tuan sedia maklum, tuan-tuan kenal Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Zamri Zainal Abidin, sahabat lama saya, lebih muda daripada saya, tapi nampak gaya saya lebih muda sikit malam ini. Alhamdulillah. Mantan DJ Aikim yang suaranya seolah-olah kehilangan serinya sekarang ini, pembimbing haji seluruh negara, bersama kita untuk bicarakan tajuk yang tertera di belakang saya dan di belakang di depan tuan-tuan pada malam ini. Sebelah kanan saya kira adinda saya lah, adinda kepada Ustaz Zamri juga, orang muda lagi, difahamkan baru 18 kan? Bukan kan? Oh, salah orang lah, silap lah kalau begitu. Saya ingat 18 tahun ya, sebab memang nampak gaya muka makin 18 tahun. Ustaz kita yang saya nak baca biata beliau ni agak panjang ni, setengah jam tak habis ni tuan-tuan ya. Ustaz Syed Putra Haizam Syed Hashim, pengarah urusan kreatif, Warrior Academic Training dan Konsultasi, Motivator Akhirat, Dok Bebas, yang banyak terlibat dengan slot urusan nurani Aikim FM, berceramah untuk korporat, berceramah untuk team building di LCDM, baik Islam atau Tentera, pelbagai tempat beliau muncul. Alhamdulillah. Jadi kita malam ini kita tak kurang dua tokoh yang wibawa untuk bercakap tentang tajuknya Ambang Ramadan. Tuan-tuan sekalian, jom kita fokuskan. Di samping tuan nikmati lagu Hijaz kejap tadi tentang Ramadan, macam dah habis dah, tapi itu muqaddimah lagu Ramadan. Pada malam ini kita perincikan, dan malam ini tuan-tuan kita ambil masa forum kita 1 jam. Ustaz kita bercakap setiap pusingan 15 minit, pengurusi tak ada minit. Kedua-dua cakap 2 pusingan, seorang 2 minit, maknanya 1 jam. Pengurusi nak ambil hanya 30 saat saja untuk rumus tadi itu nanti. Tuan-tuan puan-puan, jom kita tumpukan. Saya nak minta Ustaz Zamri terus kepada isu kita malam ini. Apa kaitan Ramadan dengan takwa sebenarnya? Kalau orang Kelantan kata, mana poin dia? Saya Kelantan, bukan Vietnam. Tuan-tuan, sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang berbahagia, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad, yang berbahagia Ustaz Said Putra, seterusnya kepada tif-tif kehormat dan juga para penganjur yang terlibat di dalam karnival kali ini. Sesungguhnya pada malam ini saya agak kekok untuk berada di sebelah Ustaz Roslan sebagai ahli panel dan beliau yang menyoal sebab selama ni saya adalah moderator kepada Al-Fadil Ustaz Roslan, tapi kata beliau tak apa, ni kampung Ana akan jadi moderator, kata dia ya. Jadi tuan-tuan, tak apalah, sekadar ilmu yang mungkin juga dicuri daripada Ustaz Roslan sebelum ini, modal yang sama juga di blend untuk saya memperkatakan tentang ayat 183 surah Al-Baqarah ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, salah satu kecenderungan saya ialah saya oleh kerana minat saya lebih kepada bidang sirah, maka dah jadi satu tabiat saya bila fokus kepada sesuatu ayat Al-Quran itu, saya cuba mencari bila tarikh nuzulnya, bukan setakat asbabun nuzul tetapi tarikhun nuzul, yang mana disiplin ilmu ini bukanlah satu disiplin khusus ya. Jadi kalau kita lihat kepada asbabun nuzul, ayat 183 surah Al-Baqarah diturunkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Mungkin 15, mungkin 10 Sya'ban, anggarannya ialah pertengahan bulan Sya'ban. Apabila ayat ini turun, sebelum daripada ayat ini turun, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puasa Nabi hanya satu hari setahun, iaitu puasa Ashura 10 Muharram. Bermula dari mula-mula dibangkitkan sebagai Rasul sampailah ke saat dan detik hijrah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa hari Ashura sehari setahun. Itu sahaja. Tetapi bila turun ayat ini, dia membawa suatu kejutan kepada para sahabat, kerana tabiat ayat-ayat Madinah ya, ataupun ayat-ayat Madaniyah ialah menyeru dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu ya, wahai orang-orang yang beriman. Sementara ayat-ayat Makkiyah pula menyeru dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi bila di Madinah, dia lebih fokus wahai orang-orang yang beriman. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, disokong pula oleh Jabir bin Abdullah dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum majma'in, berjaga-jagalah, iyyakum bi ya ayyuhallazina amanu, berjaga-jagalah kamu dengan ya ayyuhallazina amanu ya. Kerana apa? Selepas itu adalah suatu kefarduan yang mesti, yang wajib dilaksanakan. Jadi itu nature yang berlaku pada masa itu. Dia di pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, yang mana kebetulannya pada bulan Sya'ban itu juga pada tahun 2 Hijrah itu panas melampau ya tuan-tuan. Ustaz Roslan 5 tahun di Riyadh kan? Dia lebih tahu tentang cuaca di tanah semenanjung tanah Arab ini ya. 50 darjah Celsius tu biasa. Haji tahun ni kita jangka, bukan kita jangka, kerajaan Arab Saudi jangka 52 darjah Celsius. Jadi panas ya. Boleh bayang macam mana panas. Walaupun saya tidak lama di Saudi, lama di Mesir, sama 52 darjah Celsius satu suhu memang panas ya. Memang itulah ya, kemuncak kepanasan. Jadi tuan-tuan, ketika saat itu turun ayat yang menyebut wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana umat terdahulu ya, supaya kamu bertakwa. La'alla ni kita boleh terjemah semoga atau supaya, tapi saya lebih cenderung kepada supaya, kerana supaya ni dia lebih membawa kepastian berbanding dengan semoga tadi. Mengikut ahli tafsir ataupun para mufassir, mereka hampir bersetuju mengatakan bahawa ibadah puasa lah suatu ibadah yang diturunkan kali pertama complete set
ya, dengan hukumnya, dengan tujuannya, ya, dengan maqasidnya, la'allakum tattaqun itu tadi, itu tujuan untuk berpuasa. Ibadah haji, ibadah solat, ibadah zakat dan sebagainya tidak diturunkan serentak dengan hikmah ini. Sedangkan puasa dalam satu ayat lengkap. Puasa ni apa? Suatu ibadah yang telah difardukan kepada umat kamu, umat-umat sebelum kamu. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bertakwa. Namun bila menyebut puasa, dia merenggut satu kesediaan jiwa yang cukup dalam. Renggutan itu cukup keras. Sebab itu tuan-tuan, kita tilik pada diri kita sendiri. Saya bercakap secara umum kepada tuan-tuan yang dah selalu berpuasa sunat, saya mohon maaf, ya. Nak puasa ni susah, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri minta tolong, bang, tolong teman saya, teman puasa. Dia nak puasa ganti, kita pun iyalah kan, bangunlah bersahur ikut dia. Suara tu lain kan, masa bersahur. Iyalah kan, dia bersemangat makan dan sebagainya bersahur. Kita tadi, ya tuan-tuan, ya Allah, sebab puasa kerana teman isteri, ni silap, bukan lillah fisabilillah kan. Pukul 10, ya Allah, lambatnya nak buka puasa, ya, sebab sunat. Dan puasa ni tadi memang suatu kesediaan jiwa yang cukup mantap, tuan-tuan. Kalau tak, jiwa tak mantap, tak puasa jadinya. Sebenarnya memang tak berpuasa. Tak boleh nak puasa sunat. Puasa fardu, itu lain, ya. Sebab kita pandang pada soal fardu tadi. Sampai-sampai, ya, bila time berbuka kita lebih daripada yang ditemani pula kan. Yang meneman tu lebih daripada yang ditemani. Itu sebenarnya nature puasa, tuan-tuan. Kali ni Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang telah menunjukkan suatu gantian kepada puasa Ashura Muharram tadi. Dan nampak walaupun belum diketahui lagi jumlahnya berapa, bila, tempohnya dan sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala, ayat pertama ni dah cukup untuk mengejutkan, sehingga kan, ya, Allah para sahabat pada masa itu tertanya-tanya, bila. Tapi jawapan Allah tidak datang terus kepada soalan itu. Jawapan Allah menyebut tentang puasa ini, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bercerita dulu bahawa puasa ni, kalau kamu sakit, kamu dalam musafir, tak perlulah puasa, nanti qada pada hari yang lain dan sebagainya. Tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih maha mengetahui tentang kedudukan hamba-hambanya. Sebab itulah persoalan-persoalan tentang puasa itu diceritakan terlebih dahulu, sehinggalah datangnya ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat 183, 184, 185 surah Al-Baqarah ini fokus kepada persoalan bagaimana puasa itu akan dilaksanakan dalam Islam. Baik, itu segi sejarahnya. Soalan saya rasa saya tak jawab lagi tu. Baru nak jawab soalan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan takwa ini tadi adalah kemuncak kepada hidup kita, ya. Kalau suhu puncak kepanasan 52 Celsius, maka hidup kita puncaknya ialah takwa. Sebab itulah, tengoklah dalam mana-mana ayat Al-Quran sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut poin takwa ni, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, ayat ni memang tahu sangat walaupun saya tak sambung, ya. Disebut wattaqau. Persoalan haji, nafar awal, nafar sani, limanit taqwa juga, takwa, semuanya tentang takwa. Dan puasa ni disebut oleh ahli tafsir sebagai isyarat bahawa jalan singkat untuk mencapai takwa berbanding ibadah-ibadah lain. Puasa tadi, ya. Jadi tuan-tuan, bagaimana boleh jadi begitu? Lihat, jika orang yang berpuasa, maka persediaannya insya-Allah persediaan yang cukup mantap. Macam mana? Bersahurnya, nak bersahur dia beli makanan siap-siap, tinggal nak dipanaskan dalam microwave-nya. Masa berbukanya bukan main lagi, supaya makanan tak dilembut masuk ke dalam perut, ke dalam usus kita, supaya tidak mengejutkan usus. Dihuraikan detail, itu baru secara fizikal.
Bagaimana dengan persediaan kerohanian? Persediaan kerohanian juga, tuan-tuan, seharusnya dihuraikan dengan sedetail itu. Bila berpuasa, keletihan tadi sebenarnya menarik banyak sifat mazmumah untuk dihentikan pada masa itu. Itu antara rahsia keletihan, ya, rahsia kelaparan, dan rahsia juga kering lidah, kering tekak kita. Ini menarik banyak sifat mazmumah, terutama mazmumah yang paling mudah dan paling rapuh untuk dilakukan oleh manusia ialah berkata-kata, ya, berkata-kata, mulut celupa, mulut apa, macam-macam istilah sampai tak sanggup nak guna sampai sekarang. Mengisyarat, mulut laser, tu lembut dah ustaz mulut laser sekarang ni. Ada satu istilah terbaru, mulut L dot 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 dot. Tu dia. Kan? Tahulah apa tu perkataan yang mula daripada L, laser juga, L juga macam laser tapi L satu lagi, kan? Macam-macam istilah digunakan nak gambarkan bahawa betapa mazmumnya kata-kata ataupun lisan ni tadi. Dan kita lihat dengan adanya puasa, kering tekak, kering gusi, kering ailio dan sebagainya, menyebabkan malas nak bercakap. Bila malas nak bercakap ni tadi, ia sebenarnya merupakan satu latihan supaya tidak perlu berkata-kata perkara-perkara yang mazmum, yang dicela. Ini satu latihan, tuan-tuan. Dan bila kita berpuasa, secara tak langsung tubuh ringan. Memang ringan, tuan-tuan, ya. Bila kita kurangkan makan sikit, tubuh dah jadi ringan. Apabila tubuh ringan, kesannya pula kepada perkara positif, perkara mahmud, iaitu untuk mendekatkan diri dengan ibadah. Perkara-perkara inilah sebenarnya, tuan-tuan, yang menjadi ciri utama kepada mencapai takwa melalui jalan singkat yang diwakili oleh puasa tadi, ya. Saya menyebut perkara ini setelah melihat penilaian daripada para mufassir dan juga muhaddis yang mereka melihat bahawa peluang untuk meningkatkan mahmudah ialah puasa. Fast track untuk mencapai takwa ialah puasa, ya. Selain daripada itu, perbanyakkanlah juga sujud dan sebagainya. Ada seorang sahabat Nabi daripada kalangan Ahlus Suffah, ya. Dia tahu tabiat Nabi SAW ini, bila nak tidur dia akan sediakan sebekas air, ya, sebekas air untuk bersuci dan bersudi selepas bangun tidur untuk berqiyamul lail. Jadi cepat-cepat disediakan bekas air itu. Siap-siap Rasulullah buka pintu rumah je, ya. Tapi satu perkara yang mengejutkan, bila saya pergi umrah bulan 2 baru ni, saya sempat menziarahi satu muzium baru di Madinah, namanya Muntahaf Darul Madinah, ya. Berdekatan dengan airport baru ni. Dalam muzium tersebut memang diterangkan tentang segala-galanya tentang kehidupan Rasulullah SAW. Jadi dia punya explanator dia tadi tu, dia menyebut berkali-kali kepada saya, al-bab huwa sitar, al-bab huwa sitar. Tak faham ni? Mula-mula kita duduk dengar, bila dia tekan berkali-kali baru teringat, oh, maknanya apa dia? Pintu rumah Rasul itu adalah langsir rumahnya. Maknanya pintu rumahnya hanya selai kain, bukannya pintu kayu macam kita. Al-bab wasita. Tak faham benda lah, kata dia. Faham ke tidak ni? Faham. Barulah kita tangkap maksudnya. Dengar kali pertama macam biasa saja. Pintu rumah Rasulullah tu hanya selai kain. Langsir itulah pintu, pintu itulah langsir. Simpelnya hidup Rasulullah. Jadi sahabat memang bersedia. Dah nampak dah, Ahlus Suffah dah nampak, bila Rasulullah keluar je terus dihudurnya air. Maka Rasulullah pun tanya kepada Ahlus Suffah ini. Buat masa ni saya terlupa pula nama Ahlus Suffah ni. Dia tercegat tunggu Rasulullah wuduk dan sebagainya. Rasulullah tanya, ada apa-apa hajat ke? Kan, buat baik dengan VIP, dengan ahli politik ni biasalah ada hajat lah tu, kan. Kata dia, ya Rasulullah, ada hajat. Memang ada hajat. Apa hajatnya? Hajatnya, boleh tak di akhirat nanti Rasulullah panggil saya duduk sebelah Rasulullah? Itu tujuan dia. Rasulullah kata apa? Sa'idni bikasratis sujud. Bantu aku untuk panggil kamu duduk sebelah aku di akhirat nanti dengan memperbanyakkan sujud. Jadi tuan-tuan, kita buat ibadah ni kadang-kadang kita terlupa, ya, bahawa kita mengharapkan macam tadi nasyid, selawat, kita memang menyebut tentang syafi', musyafa' dan sebagainya, Rasulullah sebagai pensyafaat, tapi kita terlupa kita juga kena ada backup. Barulah syafaat tadi
dapat capai kepada kita.